Okey, baik. Kita bawakan pada waktu ini bagi segmen yang seterusnya bercakap tentang perkasa keberadaan aset maritim Malaysia. Jadi kita tahu bahawasanya Malaysia mempunyai perairan yang luasnya 2 kali ganda daripada daratan negara dan sudah pasti kesiagaan maritim Malaysia perlu berada di tahap yang optimum dan maritim Malaysia berhadapan situasi kekurangan aset yang berkeupayaan tinggi. Jadi ini kita akan bicarakan bersama dengan tetamu kita pada waktu ini iaitu Laksamana Pertama Maritim Zurinda Ramli, Timbalan Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelarasan Maritim, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hani. Ya, jadi terima kasih dapat bersama kami. Kita tahu bahawa aset yang ada besar-besar tapi yang ada hari ini replika saja. Ya. Sebagai gambaran bonita daripada aset yang ada. Ya. Jadi kalau kita boleh kongsikan bagaimana agaknya difahamkan apa yang saya kongsikan tadi, difahamkan Maritim Malaysia juga berhadapan situasi kekangan aset berkeupayaan tinggi. Ya, jadi setakat hari ini bagaimana usaha Maritim Malaysia berhadapan dengan perkara tersebut? Okey Hani, untuk pengetahuan semualah kan, Maritim Malaysia ni kita menjalankan beberapa fungsi utamanya. Antaranya kita melaksanakan penguatkuasaan undang-undang di Zon Maritim Malaysia, undang-undang persekutuan di Zon Maritim Malaysia, dan juga kita melaksanakan operasi mencari dan menyelamat. Dan pada waktu darurat ataupun waktu yang krisis lah, kita akan berada di bawah Angkatan Tentera Malaysia untuk kita melaksanakan kita punya operasi. Dan dalam masa yang sama tu, kita memang pada waktu sekarang ni kalau mengikut keupayaan aset yang kita ada, untuk aset-aset yang berkuasa tinggi tadi tu memang diakuilah kita memang kekurangan aset-aset yang berkuasa tinggi ini, dan pihak Maritim Malaysia, pengusaha Maritim Malaysia juga telah membuat pelbagai usaha untuk kita mengawal ataupun kita mendapat perolehan aset-aset yang terkini lah untuk kita bersama-sama berada di armada Maritim Malaysia ni. Ya, dan selain daripada usaha penguatkuasaan yang berterusan, apa sebenarnya yang menjadi cabaran kepada Maritim Malaysia dalam berhadapan ancaman pencerobohan terutama sekali di perairan negara pastinya? Untuk ancaman ni seperti yang Hani cakap sebentar tadi, kita Maritim Malaysia ini adalah maritime nation yang mana sekitar negara kita ini kita mempunyai perairan. Dan kalau kita lihat ke semua negeri-negeri di Malaysia ni semuanya kita ada pantai. So sudah tentu kita akan menghadapi beberapa cabaran lah. Terutama sekali kita antaranya sempadan kita dengan negara-negara jiran, yang mana kita akan menghadapi cabaran-cabaran pencerobohan yang seperti Hani cakap tadi tu, pencerobohan, transborder crime, penyelundupan manusia, barang-barang kawalan. Jadinya sudah tentu kalau dengan kekurangan aset tadi tu, sedikit sebanyak dia mengganggu. Walau bagaimanapun, pihak Maritim Malaysia ni dalam masa sekarang ni kita melaksanakan operasi dan juga penguatkuasaan dengan orang kata term melaksanakan operasi dengan aset yang sedia ada. Okey, baik. Maknanya apa yang ada kita gunakan sebaik. Ya. Baik, dalam masa sama mengharapkan jugalah kalau sekiranya ada aset-aset yang baru juga. Ya. Baik, dalam masa sama juga bercakap tentang peranan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Mungkin kita boleh bincangkan juga tentang kepentingan keberadaan agensi ini dalam mengawal, melindung dan juga menyelamatkan komuniti maritim di kawasan perairan negara. Okey, untuk tugas APMM itu sendiri, komuniti maritim Malaysia ini merupakan antara komuniti yang menjadi sahabat maritim kepada APMM. Mereka itu sebenarnya boleh menjadi termnya mata dan telinga lah kepada APMM untuk dalam kita melaksanakan operasi-operasi ini. Okey,
Okey, dalam pelaksanaan operasi-operasi ini, selalunya akan dilakukan simulasi dulu ke latihan pada awal? Ya, ada. Kebiasaannya kita melaksanakan operasi, latihan-latihan ini memang daripada awal lah kita laksanakan seperti secara teori, dan kita juga ada pusat-pusat latihan yang untuk kita build up capacity building kita punya pegawai dan juga anggota. Ya, dan pastinya untuk latihan tersebut akan dilakukan daripada berbagai sudut. Maknanya kalau kita dalam urusan kita seharian, kita ada plan A, B dan C. Pastinya itu juga dilakukan mesti latihan tersebut. Jadi atas titik tolak ini juga, mana difahamkan ada satu latihan ataupun exercise besar-besaran akan dilaksanakan tidak lama lagi. Kalau kita boleh kongsikan kepada penonton apakah sebenarnya yang akan dilakukan dan juga mengenai lokasi dan bila yang akan dilaksanakan. Okey, untuk exercise yang ni kita akan laksanakan exercise maritim perkasa di sebelah pantai timur Semenanjung, iaitu di sebelah perairan Sabah dan Sarawak. Exercise ini akan berlangsung bermula pada hari ini, hari ini, dan akan berakhir pada 4 hari bulan bermula daripada Kota Kinabalu sehinggalah ke Kuching, Sarawak. Okey, maknanya bermula 28 Oktober sampai 4 November nanti, insya-Allah. Baik, dan objektif penganjuran disebut sebagai Exercise Maritim Perkasa Timur 2023 ini. Apa sebenarnya matlamat di sebaliknya, ataupun mungkin kalau kita kongsikan juga tentang pulangan ataupun outcome yang diharapkan daripada latihan ini. Okey, untuk exercise maritim perkasa ini, yang pertama sekali, of course, yang tuan-tuan sudah tentunya kita akan menguji. Sebenarnya exercise ini untuk kita menguji tahap kesiagaan kita punya aset. Kita juga akan menguji kita punya tahap bukan kesiagaan, kita punya menguji kita punya pegawai dan anggota ke dia orang punya performance, dia orang punya pengetahuan untuk mengendalikan kapal-kapal dan juga mengendalikan aset-aset. Dan exercise ini juga bukanlah melibatkan aset di laut saja, ianya juga melibatkan kita punya aset udara. Ya, dan kalau melihat juga daripada cabaran yang disebut di awal tadi, kalau kita boleh kongsikan lagi, pada cabaran yang dilalui adalah kawalan wilayah luas, teknologi dan sumber manusia, ancaman asimetri, kerjasama antarabangsa, kegiatan perikanan haram, pembangunan ekonomi maritim dan juga perubahan iklim serta pengurusan sumber marin. Itu semua merangkumi semua, dan itulah cabaran yang dilalui setiap hari. Dan bercakap tentang kerjasama antarabangsa, bila adanya simulasi ataupun exercise ini, adakah ia turut melibatkan untuk exercise yang maritim perkasa ini melibatkan hanya ke semua aset-aset maritim Malaysia sahaja. Walau bagaimanapun memang kita ada pelibatan daripada exercise bersama negara-negara luar ataupun negara-negara jiran kita. Dan juga kita punya aset, kita juga telah melaksanakan beberapa exercise dengan kita punya agensi-agensi sahabat di dalam dan di luar negara, di dalam negara ini sendiri. Terutama dengan TRDM, dengan Perikanan, dengan KPDN, dan berbagai-bagai jenis lagi, agensi lain lagi lah. Yang terlibat dengan perairan negara. Dan apabila melakukan exercise, maknanya akan dilakukan secara macam hampir sama dengan situasi sebenar. Jadi pastinya akan melibatkan penduduk sekitar juga yang menyaksikan situasi tersebut. Atau dilakukan secara tertutup sebenarnya? Dia bukanlah secara tertutup, tapi kita melaksanakan exercise ni di perairan. Jadinya kita tidaklah memberi ataupun peluang kepada komuniti sekitar untuk melihat tu. Kita tidaklah membukanya secara inilah, mana ia melibatkan keselamatan juga, keselamatan anggota dan aset-aset kita. Ya, betul. Sebab apa, kadang-kadang ada penduduk yang tengok dari jauh, dia kata apa yang berlaku ni sebenarnya. Itu hanyalah exercise. Untuk pada duration ini, tempoh daripada 28 sehingga 4 hari bulan ini adalah exercise yang secara besar-besaran lah kita menguji tahap kecekapan aset-aset dan juga anggota pegawai dan anggota kita. Dan saya pasti maklumat ini juga terus dikongsi oleh penduduk setempat supaya mereka maklum tentang perkara tersebut. Jadi mereka tidaklah sepanik apabila apa yang berlaku ni sebenarnya. Okey, jadi di penghujung ini apa pesanan kepada para penonton rancangan kita pada hari ini? Okey, untuk para penonton ataupun komuniti maritim, terutamanya lah kita bagi pihak APMM ini
ingin memberi nasihat sekiranya ingin melaksanakan apa-apa aktiviti di laut, perlulah mengambil berat tentang keselamatan, terutamanya memakai jaket keselamatan, dan juga kalaulah ada orang kata kelebihan ataupun rezeki yang lebih, belilah alat PLB, personal locator beacon tu, supaya sekiranya berlaku apa-apa kejadian di laut, emergency, so alat itu boleh membantu pihak penguatkuasaan ataupun pihak tim pencari dan menyelamat ni supaya senang untuk kita dapat lokasi di mana lokasi terakhir mereka. Okey, baik. Maknanya itu boleh diperoleh sendiri kita boleh beli sendiri, dan tapi alat itu harus didaftarkan dengan pihak kita. Okey, baik. Apa nama lagi Puan? Sekali lagi nama Personal Locator Beacon. PLB. PLB. Jadi anda boleh dapatkan, terutama sekali bagi mereka yang memang selalu komuniti maritim. Bentuk maritim dan juga yang terendah kepada aktiviti laut khususnya. Okey, kita ucapkan terima kasih dan semoga disebutkan sebagai Eksersis Maritim Perkasa Timur 2023 yang akan berjalan lancar. Bermula hari ini sampai 4 November nanti, yang melibatkan fasa di pelabuhan dan juga fasa di laut. Okey, di Perairan Malaysia, di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kami ucapkan kepada Laksamana Pertama Maritim Zulinda Ramli, Timbalan Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelarasan Maritim Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Terima kasih Ani pada waktu ini.